Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mulakan kuliah kita dengan bacaan Ummul Kitab. Mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bin Nabiyil Karim wa alihi wa ashabihi kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi 'afiyatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zayyina بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أما بعد. Yang dihormati pengerusi masjid dan ahli jawatan kuasa, yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Milan, Tuan-Tuan Haji, Tuan-Tuan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini diberikan kita peluang untuk kita bertemu lagi dalam kuliah ilmu kita. Mudah-mudahan dia akan memberikan kita manfaat di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Walaupun hari ini harinya mendung, hari ni rasa macam mengantuk sikit lah tuan-tuan. Agak kalau macam duduk tak buat apa tu macam terlelap juga. Tengah semayang, lepas semayang sambil berzikir tu pun boleh terlelap kan. Sebab dia cuaca campur dengan masjid sejuk lagi. Makin sedap lah dia. Orang kata apa, ayam. Dia sedap, dia terlelap je. Mudah-mudahan tuan-tuan, insya-Allah. Jadi pada malam ini kita masuk bab yang ke-9, iaitu bab yang baru. Dalam tajuk wajib bersikap ikhlas dalam menuntut ilmu dan mengerjakan sesuatu amal ibadah. Dia masih lagi ada kaitan dengan bab ilmu. Cuma dalam tajuk ini dimasukkan supaya kita ini bersikap ikhlas dalam menuntut ilmu. Bukan sahaja dalam menuntut ilmu, bahkan dalam amal ibadah yang kita buat, kita perlu ada sikap ataupun sifat ikhlas. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya,
Man ta'allama ilman, sesiapa yang mempelajari sesuatu ilmu, mimma yubtagha bihi wajhullah, dari jenis-jenis ilmu yang tujuannya untuk mencapai keridaan Allah. Sesiapa yang menuntut ilmu tujuannya semata-mata untuk mendapatkan keridaan Allah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya, sedang ia tidak mempelajarinya melainkan untuk mendapat sesuatu bahagian dari dunia, sama ada harta ataupun pengaruh. Lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah, nescaya ia tidak akan dapat mencium bau syurga pada hari kiamat kelak. Jadi hadis yang ke-33, hadis yang ke-33 ini menjelaskan kepada kita perbezaan dalam kita menuntut ilmu, perbezaan di antara orang-orang yang beriman kepada Allah dengan orang-orang yang kafir, orang-orang yang bukan Islam menuntut ilmu. Jadi Rasulullah SAW memperjelaskan dengan menyatakan bahawa orang-orang yang beriman apabila menuntut ilmu yang diajar oleh Islam, maka ilmu itu sebenarnya membawanya menuju kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ni orang yang beriman, orang Islam, tujuan utama kita menuntut ilmu adalah untuk mendapatkan keredaan Allah. Tak kira tuan-tuan ilmu apa pun. Sama ada ilmu kedoktoran, sama ada ilmu astronomi, ilmu kejuruteraan dan sebagainya, segala ilmu yang kita belajar, segala ilmu yang kita ada, kita tujuannya adalah untuk mendapatkan keredaan Allah. Berbeza dengan orang-orang yang bukan Islam. Sebagai contoh, kalau kita tengok tuan-tuan, kenapa orang-orang kafir ini mengkaji Al-Quran ataupun belajar Al-Quran dan mereka mengkaji Al-Quran? Adakah mereka bertujuan untuk mendapatkan keridaan Allah? Tak. Tetapi mereka mengkaji, mereka belajar Al-Quran, ada kepentingan kepada mereka. Jika kita perhatikan pada hari ini, dari sudut ekonomi sebagai contoh, sebagai contoh dari sudut ekonomi, siapa yang menguasai ekonomi kita, tuan-tuan? Ini perkara yang kita nampak, yang berlaku di depan kita. Kalaulah dekat bandar-bandar besar, tuan-tuan, terutamanya lah, kita nampak kedai siapa yang paling banyak? Adakah kedai orang Islam, tuan-tuan? Orang Melayu? Tak ada. Orang bukan Islam, kedai ni banyak kedai. Kita ni orang Islam kadang-kala beli dekat kedai orang yang bukan Islam. Sebab nak cari kedai yang betul-betul orang Melayu punya tu tak ada satu tempat tu, kadang tak ada. Kalau ada pun barang pun macam tak boleh cukup je. Sebagai contoh, tuan-tuan. Dan yang lain kalau kita tengok juga, baru-baru ni tak silap saya ada dikeluarkan tentang 10 orang terkaya di Malaysia. 10 orang terkaya di Malaysia. Orang Islam ada berapa, tuan-tuan? Di antara 10 orang tu, orang Islam ada berapa? 1. Yang lain semua bukan Islam.
Yang orang Islam tu pula bukan duduk nombor satu. Bukan duduk nombor satu. Nombor satu tu siapa tu? Tan Sri Robert Kwok tu. Dia nama dia kan. Harta dia 55 bilion berapa tuan-tuan? 55 bilion dah, macam mana kira kita pun tak boleh sampai. Nak mengira harta dia tu sampai 55 bilion. Rasa-rasa kalau dia mati pun tuan-tuan, harta dia tu jatuh pada waris dia pun dah berapa keturunan tak habis tuan-tuan. Maka kita nampak lihat bahawa orang-orang yang bukan Islam ini, mereka ni menuntut sesuatu ilmu, ada kepentingan, ada tujuan yang mereka nak dapatkan. Tetapi kita orang Islam yang beriman kepada Allah, kata baginda Nabi, kita untuk tujuannya untuk mencapai keredaan Allah Subhanahu wa taala. Habis Ustaz, kalau kita nak mencapai keredaan Allah semata-mata, Ustaz, macam mana? Tuan-tuan, kalau kita ini menuntut sesuatu ilmu, tujuan kita untuk mendapatkan keredaan Allah, nescaya Allah akan berikan apa yang kita nak. Sebab kita ni, tujuan kita yang pertama ialah keredaan Allah. Kalau Allah redha dengan kita tuan-tuan, insya-Allah bukan sahaja kita senang ataupun kita ni hidup bahagia di dunia, malah di akhirat. Itu yang kita, sebab itu kita mendapatkan keredaan Allah, itu yang paling penting. Dan juga kalau kita tengok tuan-tuan, bukan sahaja dari sudut ekonomi, tapi kalau kita tengok negara-negara kafir, orang-orang kafir, negara-negara yang besar, mereka menguasai dalam bidang peperangan. Masing-masing berlumba-lumba nak menghasilkan bom yang paling power sekali, kan? Nak berlawan dari sudut ketenteraan tu, kalau berperang mesti dia nak menang, maka dihasilkan senjata-senjata yang canggih, bom-bom yang kalau jatuh tuan-tuan kat Malaysia ni, saya rasa hancur terus. Malaysia kita ni bukan besar, kalau agak-agak bom yang dihasilkan tu berjaya menghancurkan negara kita ni tuan-tuan, agak-agak macam mana? Satu bom saja dilepas, habis ni Malaysia ni, kan? Mereka berlumba-lumba. Kenapa tuan-tuan? Untuk menguasai dunia ni, terutamanya Amerika, China, Rusia, kan? Kuasa-kuasa besar. Sebagaimana yang berlaku kalau tuan-tuan dulu yang orang-orang lama, kan, peristiwa apa tu, Hiroshima yang dibom tu, kan. Baik, itu tak payah ceritalah, itu cerita sejarah, sejarah dulu. Tapi kalau kita tengok peperangan yang dibuat oleh orang-orang yang bukan Islam dengan yang diajarkan oleh baginda Nabi sangat berbeza. Orang bukan Islam apabila dia nak berperang, maka dia akan hancurkan semua sekali. Tetapi apabila baginda Nabi berperang, apa yang baginda Nabi pesan, tuan-tuan? Baginda Nabi pesan kepada para sahabat, ketika mana berperang, yang pertama, jangan kamu robohkan rumah-rumah ibadah, masjid, rumah-rumah ibadat orang bukan Islam, tokong, kuil, jangan robohkan. Jangan robohkan. Kemudian baginda berpesan lagi, jangan kamu tebang pokok-pokok yang sedang berbuah. Dalam Islam, Nabi berperang tuan-tuan, pokok yang sedang berbuah pun tak boleh tebang. Kemudian jangan kamu bunuh kanak-kanak dan wanita yang tidak berdosa. Ini dalam peperangan ni yang diajar oleh baginda Nabi, jangan bunuh kanak-kanak.
Jangan bunuh wanita yang tak berdosa. Dan juga jangan kamu bunuh orang-orang tua yang lemah. Inilah dia ilmu peperangan cara Islam yang diajar oleh baginda Nabi SAW, sehingga dalam perang pun keredaan Allah menjadi perkara yang utama. Kalau orang-orang yang bukan Islam tu tuan-tuan, kalau dia berperang habis semua sekali, tak ada satu pun yang tinggal, hancur habis. Sedangkan berbeza dengan peperangan yang diajarkan oleh baginda Nabi. Kat situ kita nampak tuan-tuan, keredaan Allah itu menjadi asbab utama kita. Dalam hidup kita ini, kita nakkan keredaan Allah. Kalau Allah redha dengan kita, insya-Allah tuan-tuan, selamat dunia akhirat, selamat. Baik. Kemudian keredaan Allah Subhanahu wa taala ini, redha Allah Subhanahu wa taala ini hendaklah dicari. Tak boleh kita duduk saja nak mengharapkan keredaan Allah, kita duduk saja mudah-mudahan Allah redha dengan kita, tak tuan-tuan. Kita kena cari di manakah keredaan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu dalam hadis ini kita perlu bersikap ataupun wajib bersikap bersifat ikhlas dalam menuntut ilmu, dan juga dalam semua amal ibadah yang kita lakukan adalah pokoknya ialah ikhlas. Jangan kita cakap orang tu kalau buat sesuatu benda tu, contohlah orang tu dia sedekah, contohlah dia sedekah, dia beri bantuan pada orang-orang yang memerlukan. Maka ada juga yang kadang-kadang kita ni orang Islam ni, mulut kita ni kadang-kadang tak boleh jaga. Tu sajalah tu, bagi bantuan tu nak menunjuklah tu tak ikhlas. Ikhlas ni kat mana tuan-tuan? Dalam. Kita tahu tak orang tu ikhlas ke tak ikhlas? Tahu. Kalau kita tahu, kita hebat tuan-tuan. Kita tahu orang tu ikhlas ke tak ikhlas, dalam hati dia kita boleh tahu dia ikhlas tak ikhlas. Itu dah sembahyang sunat banyak-banyak tu sajalah tu nak tunjuk orang sembahyang banyak-banyak. Tak ikhlas lah tu, nak tunjuk-tunjuk. Boleh tuan-tuan kita cakap macam tu? Tak boleh. Tak boleh. Baik, jadi ikhlas ini adalah wajib dalam kita menuntut ilmu dan mengerjakan sesuatu amal ibadah. Ini pokok dia. Tuan-tuan, kita kena faham, ikhlas ini tujuannya hanyalah kita untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Orang yang mempelajari ilmu agama dengan tujuan mendapat habuan dunia, maka buruklah padanya. Maka kalau kita ni tuan-tuan nak tuntut ilmu, semata-mata kita nak dapatkan ganjaran di dunia. Sebagai contoh, kita belajar ni dengan tujuan supaya orang sanjung kita, dengan tujuan orang puji kita. Oh, baguslah dia ni, ilmu dia banyak ni. Kita belajar dengan tujuan supaya orang puji kita. Kita buat sesuatu perkara, sesuatu amal ibadah, tujuan kita untuk orang puji, bukan kerana Allah, tetapi kerana dunia. Maka kata Nabi SAW, maka buruklah padanya. Apa ni tuan-tuan? Dalam hadis ini kata, tidak akan dapat mencium bau syurga pada hari kiamat. Tuan-tuan, bau syurga ni, ini belum masuk dalam syurga lagi. Dalam perjalanan kita nak menuju ke syurga, daripada jauh lagi tuan-tuan, kita dah boleh cium bau syurga.
Ada setengah ulama mengatakan bahawa lebih kurang 500 tahun perjalanan. 500 tahun tempoh masa tu sebelum kita sampai ke syurga. 500 tahun itu perjalanan kita panjang mana tu, kita dah boleh cium bau syurga. Tapi baginda Nabi kata, kalau orang yang menuntut ilmu ataupun orang yang melakukan sesuatu amal ibadah dengan tujuan mendapat haluan dunia, cium bau syurga pun tak, tuan-tuan, apatah lagi masuk dalam syurga. Cium pun tak dapat, sedangkan syurga tu jauh lagi. Inilah dia balasan ataupun akibat orang yang menuntut ilmu ataupun orang yang beramal ibadah dengan tujuan yang lain daripada Allah. Maka kita sia-sialah, tuan-tuan, kalau kita ni buat satu amal ibadah, kita ni bukan kerana Allah ni, sia-sialah, apa pun kita tak dapat. Baik, tiap-tiap perbuatan adalah dinilai menurut tujuan orang yang melakukannya. Sesuatu perkara yang dilakukan oleh dua orang dengan tujuan yang berlainan, maka berlainan pula nilainya, kerana tujuanlah yang mendorong seseorang melakukan sesuatu perbuatan itu. Iaitu ada seorang yang menuntut ilmu untuk mendapatkan keredaan Allah, dan ada seorang lagi di antara kita yang menuntut ilmu tetapi niat dia untuk mendapatkan benda yang lain. Jadi kita pilihlah, tuan-tuan, kita menuntut ilmu ni, tuan-tuan datang kuliah ini adalah untuk mendapatkan ilmu, ikhlas semata-mata kerana Allah. Bukan sebab aku datang kuliah ni sebab aku pengerusi. Aku datang kuliah ni sebab aku imam. Kalau aku tak datang, tak patutlah nanti. Aku datang kuliah ni, aku dengar ustaz ceramah, ustaz kuliah ni sebab aku puan haji. Nanti orang kata dah pergi haji, tak dengar pula orang kata kuliah. Itu niat yang lain, tuan-tuan. Sebab itu kita kena ikhlas dalam menuntut ilmu dan melakukan amal ibadah ini. Kunci utamanya adalah ikhlas untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita jadi seperti orang yang munafik. Apabila di hadapan kita berbicara tentang Islam, menyokong Islam, tapi bila di belakang kita, habis dikutuknya, habis dihentamnya. Seperti mana Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay adalah tua munafik. Di hadapan Nabi dia puji Nabi, dia sanjung Nabi, tapi bila di belakang Nabi, tuan-tuan, dia kutuk Nabi, dia hina Nabi. Ini Abdullah bin Ubay. Perangai dia, tuan-tuan, sebab tu orang kata apa cakap ni tak serupa bikin lah. Depan baik, belakang Masya Allah. Tu, tuan-tuan, saya juga dah alami benda ni. Benda di hadapan kita ni baik kalau kita berbual, baik sungguh, tapi bila belakang, maka betul lah orang kata apa, rambut sama hitam, kulit ni warna yang lebih kurang sama je kan. Nama pun orang Islam, kita sama-sama Islam, tapi hati kita ni berlainan. Sampaikan Abdullah bin Ubay ni, tuan-tuan, nak mengatakan bahawa dia ini adalah orang munafik. Apabila di Masjidin Nabawi, ramai orang datang di Masjidin Nabawi untuk menunaikan solat, maka Abdullah bin Ubay ini, dia boleh terfikir untuk dia buat satu masjid yang lain. Dia nak buat satu masjid yang lain supaya orang datang masjid dia. Maksudnya dia nak pecahkan. Jahatnya itu dia nak pecahkan kesatuan orang Islam itu. Dia nak pecahkan supaya ada yang sembahyang kat masjid dia, ada yang sembahyang kat Masjid Nabawi. Kalau boleh jangan sembahyang kat Masjid Nabi, sembahyang kat sini, kat tempat dia. Dia buat masjid, tuan-tuan. Dia buat masjid. Dia buat masjid
namanya masjid tu saya nama dia Ad-Dirar. Ad-Dirar. Nama masjid tu Ad-Dirar. Bila masjid tu dah siap tuan-tuan, dia boleh pula terfikir untuk panggil Nabi rasmikan masjid dia. Tujuan tak baik nak memecah belahkan persatuan orang Islam, buat masjid yang lain supaya orang ramai datang masjid dia, tinggalkan masjid Nabi. Tapi dia boleh panggil Nabi pula untuk rasmikan masjid dia. Kebetulan pada masa itu baginda Nabi SAW tengah bersiap sedia untuk berperang. Kata baginda Nabi, minta maaf lah, kalau nak panggil saya rasmikan boleh, tapi tunggulah saya balik perang. Tunggulah sampai saya balik daripada perang. Maka dia tunggu tuan-tuan. Dia tunggu. Dia tunggu, sanggup dia tunggu. Semata-mata dia nakkan Nabi supaya rasmikan masjid dia. Waktu itu Nabi dalam persiapan untuk pergi peperangan Tabuk. Dalam peperangan Tabuk. Kemudian dalam perjalanan ketika mana Nabi dah siap peperangan itu, dah siap berperang itu, Nabi nak balik semula. Dalam perjalanan itu datanglah malaikat Jibril alaihissalam. Datang malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala. Kata Jibril, wahai Rasulullah, jangan kamu sembahyang dalam masjid itu selama-lamanya. Allah kata jangan pergi kat masjid yang dibuat oleh Abdullah bin Ubay ini. Jangan pergi. Dan Allah berpesan kepada kamu supaya arahkan sahabat pergi bakar masjid tersebut. Tuan ini dahsyatnya orang-orang munafik ini. Dalam kalangan kita ni tuan-tuan, dalam jemaah kita masjid ni, janganlah ada yang macam tu. Kalau boleh jemaah kita, jemaah Parit Kasih ni, sama-samalah. Jangan ada perasaan iri hati, dengki, depan orang baik, belakang orang mengutuk macam-macam. Jangan ada lah tuan-tuan. Kalau ada tak puas hati tuan-tuan, lebih baik kan kita berterus terang saja. Jangan kita bercakap belakang. Tak suka dengan imam, cakap terus direct dengan imam. Biarlah dia terasa dia punya pasal. Kan? Mam, saya minta maaf mam, saya nak cakap sikit dengan imam ni. Imam baca tadi macam tak betul lah. Cakap terus-terang tuan-tuan. Tak cakap dengan dia je lah. Jangan cakap dengan orang ramai. Cakap dengan dia je. Sebagai contoh, jangan cakap dengan orang lain. Aku rasa imam kita ni baca tak betul lah. Aku dengar tadi, ya Allah, macam batal lah semayang kita. Dah, kita cakap belakang buat apa? Cakap depan-depan. Aku ni dengan pengerusi tak suka sangat lah. Aku ni sebenarnya nak jadi pengerusi, tapi orang tak nampak pula. Cakap, jumpa pengerusi. Cakap pengerusi, saya nak jadi pengerusi, awak tak jawatan. Jumpa terang-terang cakap, senang, habis cerita. Tak payah nak depan baik, belakang. Itu sifat orang munafik tuan-tuan. Jangan adalah dalam karyah jemaah kita ni ada orang yang perangai macam tu. Kalau ada, habis hancur. Sampai ada orang tuan-tuan yang pernah cakap dengan saya, dia kata, Ustaz, kadang-kadang masjid ni luar nampak cantik, tapi bila dalaman masjid bermasalah. Dari segi pengurusan dia dengan ahli jawatan kuasa dan sebagainya, habis. Ada tuan-tuan. Maka kita kat Masjid Jami' Parit Kasih ni tak ada lah. Kalau ada tu elak-elakkanlah. Jangan sampai ada perasaan macam tu. Seperti mana orang-orang munafik ini. Maka berhati-hatilah. Sebab itu kata baginda Nabi SAW, dalam kita menuntut ilmu, dalam kita beramal ibadah ini,
utamakan ataupun niat kita ini yang paling utama adalah ikhlas untuk mendapatkan keredaan Allah. Ini yang penting. Okay? Redha Allah ini tuan-tuan. Bukan senang kita nak dapat redha Allah ni. Itu masalah utama dia. Itu masalah utama dia tu. Nak mendapatkan keredaan Allah tu. Sebab kita hidup kat dunia ni tuan-tuan. Kalau kita nak selamat di dunia, kita nak selamat di akhirat, kita carilah di mana keredaan Allah itu. Kalau kita dah dapat tuan-tuan, segala amal ibadah yang kita buat, kita akan rasa keseronokan dia. Kita akan rasa dia punya kemanisan dalam beribadah itu. Ya tuan-tuan. Okay? Carilah. Cari. Keredaan Allah ni kita perlu cari. Kita kena usaha supaya Allah redha dengan kita. Kemanisan iman itu tuan-tuan, kalau dapat, bayangkanlah tuan-tuan, di akhirat nanti ni yang penting. Semua orang nak masuk dalam syurga Allah, tapi amal ibadah kita itu tak melambangkan kita ni nak masuk ke syurga Allah pun tak ada. Al-Quran letak dekat atas gerobok, bila masa ingat nak baca, ambil Quran tu pun dah berabuk-abuk, ditiup tu rumah mabuk kan. Itu okey lagi ke lah, kalau berabuk tu okey lagi lah, maksudnya tak lama sangat lah dia simpan, dia tak baca Quran tu. Kalau tiba-tiba satu hari dia teringat nak baca Quran, dia ambil Quran atas gerobok dia tu, rupanya Quran tu dah hancur kan, anai-anai dah makan dah, habislah. Maksudnya lamalah dia tak buka Al-Quran, dia tak baca Al-Quran. Ini nak cerita nak dapatkan keredaan Allah ni tuan-tuan. Kalau Quran pun tak baca macam mana? Kan? Apa salahnya tuan-tuan kita peruntukkan satu hari Allah bagi kita 24 jam. Tak boleh. Boleh tak satu hari itu kita peruntukkan lebih kurang setengah jam ataupun 1 jam untuk kita baca Al-Quran setiap hari? Tak sempat Ustaz, saya ni nyawit lagi, nanti tak sempat lah satu hari itu. Sibuk mana kita tuan-tuan? Sibuk mana kita? Takkanlah baca Quran pun tak boleh, walaupun setengah jam, ataupun tak paling setengah jam tak boleh pun tuan-tuan, 10 minit, 15 minit pun tak boleh. Jangan sampai kita langsung tak baca. Macam mana kita nak dapatkan keredaan Allah? Sedih tuan-tuan. Sebab Al-Quran inilah mukjizat yang Nabi tinggalkan kepada kita. Pegangan kita yang Nabi tinggalkan sampai hari ini. Sebab itu kita nak dapatkan keredaan Allah ini tuan-tuan. Saya kata kita ni jauh lagi nak dapatkan keredaan Allah. Sebab banyak lagi amal ibadah yang kita belum buat. Sembahyang, alhamdulillah, cukup 5 waktu sembahyang. Cukup 5 waktu sembahyang berjemaah. Cukup. Tapi amal ibadah yang lain, yang tambahan-tambahan tu tuan-tuan, baca Qurannya, solat sunatnya, bersedekahnya, itu masih jauh lagi kita ni. Jauh. Kalau dalam bab sedekah ni tuan-tuan, kita nak tengok. Kalau orang minta sedekah ni, kalau kita ni bagi, kita bagi jugalah, tapi taklah banyak kan. Yalah, seikhlas kita bagi kan. Tapi ada satu bangsa ni tuan-tuan, sebab orang rumah saya kerja dengan satu bangsa ni, dia buat kutipan amal. Buat kutipan amal, dia tempah satu restoran makan yang mahal, dia tempah. Kemudian yang nak datang makan kat situ, satu meja dia cas berapa? Satu meja dia cas lebih kurang 1,000 untuk makan dekat restoran tu yang ditempah tu. Lepas tu dia buat kutipan, dia buat sumbangan derma. Omah saya kata apa tuan-tuan? Malam tu saja, satu malam dia buat makan malam tu,
Satu malam dia kira kutipan yang semua dia dapat lebih kurang 400,000. 400,000. Maksudnya tuan-tuan, seorang tu bagi berapa banyak yang masuk dalam sumbangan tu? Kalau kita ni, contohlah kita buat kutipan derma untuk masjid katakan. Nak buat apa? Tanah perkuburan kan? Berapa banyak tuan-tuan? Nak dapatkan berapa nilai tu? Nak dapatkan, nak cukupkan jumlah tu berapa lama dah? Susah tuan-tuan. Susah. Kalau orang yang bukan Islam ini, mereka dalam bab nak menolong bangsa mereka, tak kira pun. Tak kira. Bolehlah ustaz, dia kaya ustaz. Dia kaya, dia banyak duit, maka dia sedekah banyak lah kan. Itu bukan persoalan tuan-tuan. Kalau kita ni memang niat kita nak bersedekah, tak kira lah jumlahnya berapa pun, maka kita sentiasa hari-hari kita bersedekah boleh. Setiap hari katakan kita sedekah RM1 masuk dalam tabung. Kalau semua orang ada macam tu tuan-tuan, setiap kali datang masjid masukkan RM1. Contoh, kalau satu hari tuan-tuan, satu waktu katakan, tak kira waktu lah, kira waktu ni banyak pula nanti orang nak bagi semua, nak bagi derma kan, nak bagi sedekah. Satu hari tuan-tuan datang masjid, katakanlah satu hari tu yang semayang dekat masjid ni katakanlah lebih kurang 40 orang, 30 orang, 40 orang. Kalau seorang masukkan RM1, satu hari kalau 30 orang dah ada RM30. Contoh. Itu paling, ini nilai yang paling rendah lah, RM1 saya bagi. Kalau satu hari RM30, kalau sebulan dah berapa tuan-tuan? Kalau setahun, kalau ada yang lebih, masuk lebih lagi. Ini contoh perumpamaan. Sebab itu tuan-tuan, kita nak mencapaikan keredaan Allah ini, maka kita perlu cari keredaan Allah. Banyakkan amal ibadah kita, terutamanya menuntut ilmu. Banyakkan kita datang kuliah-kuliah ilmu tuan-tuan. Banyakkan kita baca buku-buku ilmu. Amal ibadah yang lain juga kita buat. Walaupun amal itu hukumnya sunat, tetapi ia membawa kepada keredaan Allah. Terutamanya yang ada ibu bapa, jagalah ibu bapa. Kerana redha Allah terletak pada redha ibu bapa. Yang ada ibu bapa lah. Yang tak ada lagi tu, boleh juga doakan banyak-banyak, sedekahkan pada ibu bapa yang dah tak ada. Mudah-mudahan ibu bapa kita redha dengan kita, dan Allah juga redha dengan kita. Yang masih ada, jagalah baik-baik. Jaga baik-baik, hormat mereka macam mana sekalipun. Baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, akhirnya setiap amal ibadah kita, terutamanya dalam menuntut ilmu, kita wajib bersifat ataupun bersikap ikhlas, semata-mata untuk mencapai keredaan Allah Subhanahu wa taala. Itu kita punya kandungan hadis yang kita baca pada malam ini. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat ilmu pada malam ini bahawa kita ini hidup, kita nak mencari keredaan Allah. Boleh tuan-tuan InsyaAllah. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat keredaan Allah. Kita cari sama-sama. Kita menegur sama-sama. Biar kita sama-sama nanti masuk syurga, kita kenal semua. Oh, ini orang baik kasih ni. Sama-sama masuk syurga kan. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, insya-Allah nanti kita akan sambung dalam kuliah yang akan datang lah. Cuma tak tahulah kuliah akan datang ada tak ada. Sebab dia 28 hari bulan, 29 tu raya haji. Tengok kalender kat tadi. 28 kalau saya ikutkan kuliah saya sekali kat sini 28. Tapi 29 tu dah raya haji. Kalau nak buat, saya datang je, tak masalah. Sebab saya pun tak balik kampung. InsyaAllah jadi kalau nanti kita maklumkan lah. Jadi marilah kita tutup dengan membaca tasbih kafarah dan juga suratul Asr.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.